Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah, janji setia penduduk Yasrib siri yang kedua. Baiklah, kita teruskan dengan membaca doa belajar. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, berkat, kefahaman tentang topik ini. Mudah-mudahan dapat dihayati dalam kehidupan seharian, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah sama-sama kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyenarai isi perjanjian Aqabah yang kedua dan menyenarai kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Marilah sama-sama kita menekan butang langgan, subscribe serta loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Semoga memberikan manfaat. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan. Baiklah, kita teruskan dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yasrib termasuk 2 orang wanita datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi penting yang ada dalam perenggan ini adalah tahun ke-13 untuk perjanjian Aqabah yang kedua. Baiklah, sebanyak 70 orang Yasrib termasuk 2 orang wanita bertemu Rasulullah SAW. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat perjanjian Aqabah kedua ini mempunyai ada beberapa isi perjanjiannya. Sama-sama kita lihat satu per satu. Baiklah, yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Baiklah, yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Baiklah, yang ketiga pula ialah menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, yakni mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah menolak kepada apa yang Allah larang, kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir, celaan atau hinaan orang kafir ataupun orang yang bukan beragama Islam. Pasti tabah. Jadi nilainya di sini ialah kita mestilah tabah, menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID ini. Semoga semua dalam keadaan sihat. Yang sakit, kita doakan supaya cepat ataupun segera sembuh dengan izin Allah, insya-Allah. Baik. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Hendaklah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri sendiri dan keluarga sendiri. Perjanjian Aqabah yang kedua ini ada 5 kesemuanya. Berbeza pula dengan perjanjian Aqabah yang pertama, ada 6 isi. Jadi diharapkan isi perjanjian Aqabah yang kedua ini pun dapat diingat supaya dapat membezakan dengan isi perjanjian Aqabah yang pertama. Kita terus dengan kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua.
Perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua itu ada kepentingannya dari aspek agama, nyawa, harta, akal dan maruah. Kita lihat satu persatu. Baiklah, kepentingan perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua dari segi agama, terhindar daripada syirik dan kekufuran asbab telah pun ada dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Contohnya tidak syirik kepada Allah. Jadi kita dapat terhindar, umat Islam ketika itu pun dapat terhindar daripada syirik kepada Allah. Yang kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Inilah kepentingan dari segi agama. Baik, yang kedua ialah dari aspek nyawa. Okey, kehidupan. Nyawa terpelihara dan dihargai. Okey. Yang kedua, keselamatan manusia terjamin. Baiklah, inilah kepentingannya dari segi nyawa. Baiklah, yang ketiga ialah kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua itu dari segi akal. Bagaimana pula terpelihara daripada anas yang merosakkan akal dan fikiran. Okey, seterusnya memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Baiklah, ajaran Islam ini juga menekankan supaya manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Baik, kita teruskan. Yang keempat, dari segi harta pula ialah menghormati hak milik setiap individu. Contohnya saya kaitkan dari perjanjian Aqabah yang pertama tadi, antara isinya ialah tidak mencuri. Jadi hak milik setiap individu itu dapat dipelihara. Seterusnya, harta terpelihara daripada pencerobohan. Selain daripada hormati hak sesama individu, dapat juga memelihara daripada berlaku pencerobohan. Okey, seterusnya, kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua dari aspek maruah, iaitu maruah manusia dapat dijaga dan menghormati setiap hak individu. Okey, jadi sama-samalah kita mengambil iktibar daripada perjanjian setia penduduk Yathrib ini. Apakah pengajaran yang dapat kita peroleh? Okey, yang pertama mestilah mencari kebenaran. Baiklah, apakah di antaranya penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana penduduk Yathrib ketika itu berusaha mencari kebenaran dalam beragama. Baiklah, kita pula hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Bukan saja belajar di sekolah. Sekarang ni belajar sewaktu PDPR. Ini adalah contoh-contoh yang berada di Malaysia. Saya ucapkan tahniah, kerana inilah juga antara usaha kamu mencari kebenaran dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan panduan hidup ke jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Tahniah semua saya ucapkan. Yang kedua pula, pengajaran yang boleh kita ambil ataupun iktibar, ketaatan dan kesetiaan. Okey, penduduk Yathrib dengar dan taat kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagai iktibarnya kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul Allah SAW serta menjunjung tinggi undang-undang. Baiklah, dalam kehidupan kita ini mestilah melakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Seterusnya, pengajaran yang boleh kita ambil yang ketiga ialah menjauhi akhlak yang keji ataupun akhlak yang buruk. Penduduk Yathrib ketika itu tidak mencuri dan berzina kerana terdapat dalam isi perjanjian Aqabah yang pertama.
Baiklah, sebagai intibar kepada kita sentiasa menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan dilarang oleh Allah. Contohnya, tidak mencuri. Bahkan sekiranya pernah melakukan, kita berhijrah ataupun tukar kepada lebihkan bersedekah. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Yang tidak pernah mencuri jangan pula cuba-cuba untuk mencuri. Saya bagi contoh sahaja ya. Jadi kita yang tak pernah bersedekah pun berhijrah, okey, memberi sedekah. Jadi kebaikan yang kamu amalkan itu dapat memperbaiki diri kamu sendiri dan juga dapat membantu memperbaiki diri orang lain. Ingat ya, sedekah tidak akan membuatmu miskin kerana Allah memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang bersedekah. Itu yang ingin saya katakan. Baik. Seterusnya, pengajaran yang dapat kita peroleh ialah membina perpaduan dan kasih sayang. Okey, ada bentuk love di situ supaya ingat untuk berkasih sayang kerana Allah. Okey, tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Okey, fitnah inilah yang akan memporak-perandakan masyarakat. Pembunuhan juga akan menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan takut. Okey, jadi kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Baiklah, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua selain ibu bapa kita. Sesiapa saja yang lebih tua daripada kita, kita hormat. Yang tua pula sayang yang muda. Okey, selain itu juga kita mestilah menghormati walaupun kita berbilang agama dan bangsa. Walaupun ada agama dan bangsa lain, contohnya di Malaysia ada bangsa India dan China, kita mestilah bersatu hati demi tanah air yang tercinta ini, bersatu padu demi keamanan negara. Baiklah, teruskan melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu dipandang ataupun orang tidak kisah, tapi kita yang kena kisah untuk mendapatkan pahala. Baiklah, jangan kita buat sesuatu tu kita nak tolong semata-mata untuk mendapat viral di media sosial. Contohnya, kita melakukan pertolongan hanyalah untuk mendapat pujian netizen. Tak nak je. Okey, kita lakukan secara sembunyi-sembunyi kebaikan ini, cukuplah Allah sebagai saksi. Baiklah, terima kasih kerana setia menonton video ini hingga ke akhirnya. Yang baik itu semuanya dari Allah Ta'ala. Lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran akan datang, InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.